Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin, muslimat min rahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, tuan-tuan, malam ni kita sambung lagi pengajian kitab Hadis 40 kita, yang mana pada malam ni kita masuk kepada hadis nombor 9 insyaAllah, nombor 9 Nombor 9 bermaksud kita dah 10 bulan bersama. Sebab satu malam tu kita intro mukadimah kan, lebih kurang lah 10 bulan, hampir setahun lah. Baik, kita masuk hadis nombor 9 lah ni insyaAllah. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, ya, daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis kat sini disebut hadis riwayat, sini kat sana dia tak tulis, tapi hadis ni dalam Sahih Muslim ada. Kat tuan-tuan ada tulis tak riwayat mana? Bukhari ke Muslim? Bukhari. Bukhari kat sini tak tulis. Ada dua-dua. Tapi hadis ni dalam Muslim ada, tapi lebih panjang. Yang dalam riwayat Muslim lebih panjang. Baik, tak apa. Kita tengok satu-satu . An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, daripada Abdurrahman bin Sakhar ataupun Abu Hurairah. Siapa yang letak nama Abu Hurairah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cuba kita ingat balik. Seingat saya, ni kali pertama kita jumpa nama ni. Betul tak? Hadis yang pertama dulu Sayyidina Umar, lepas tu Abdullah bin Umar, lepas tu Aisyah. Betul tak? Kita tengok sama-sama . Hadis yang pertama Sayyidina Umar. Tuan-tuan tengok cepat sikit, tuan-tuan nipis sikit, saya tepat. Hadis nombor 2 Sayyidina Umar lagi. Hadis nombor 3 Abdullah bin Umar. Hadis nombor 4 Abdullah bin Mas'ud. Hadis nombor 5 Aisyah. Hadis nombor 6 Al-Halal Bayin wa Halal Bayin Nu'man bin Bashir. Hadis nombor 7 Tamim Ad-Dari. Dan nombor 8 bulan lepas adalah Ibnu Umar. Betul. Ni kali pertama kita jumpa Abu Hurairah. Jadi kita cerita sikit lah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat Nabi. Dia lambat masuk Islam. Abu Hurairah sahabat yang nombor 1 paling banyak riwayatkan hadis. Nombor 1 dia. Dia tergolong dalam 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Abu Hurairah lah, antaranya Anas bin Malik, antaranya Abdullah bin Umar, antaranya Abdullah bin Abbas, antaranya lagi adalah Abu Sa'id Al-Khudri, antaranya lagi adalah Jabir bin Abdullah. Mana pergi sahabat-sahabat yang lain? Sahabat-sahabat yang lebih akrab dengan Nabi. Sebanyakan yang saya sebut ni kebanyakan yang muda-muda. Pasal apa? Adakah Sayyidina Abu Bakar kurang hadis berbanding Abu Hurairah? Abu Hurairah masuk Islam pada selepas peristiwa Khaybar, bermaksud pada tahun ke-7 Hijrah. Jadi dia sempat bersama dengan Rasulullah tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 Rasulullah wafat. Jadi 4 tahun sahaja, 6 ke 7, 4 tahun sahaja Abu Hurairah sempat bersama Rasulullah. Tetapi walaupun dalam 4 tahun dia berjaya menjadi sahabat nombor 1 yang paling banyak riwayat hadis. Kenapa? Sebab yang pertamanya ialah kerana Abu Hurairah ini ahli sufah. Ahli sufah ni siapa? Orang yang memang mewakafkan diri dia duduk dekat belakang rumah Rasulullah dan catat apa sahaja daripada Rasulullah.
sama ada min qawlihi, daripada percakapan Nabi, wa fi'lihi, perbuatan Nabi, taqririhi, ikrar Nabi dan sebagainya, depa catat semua. Ahli Sufah ni duduk di mana kalau zaman sekarang? Tuan-tuan pergi Madinah, Masjid Nabawi, belakang makam tu, kawasan tu ada kerajaan Saudi bagi tinggi sikit tu kan. Di situlah pondok Ahli Sufah dulu. Geng-geng pondok ni asal main dari situlah sejarah dia. Sebab depa ni orang-orang luar, Abu Hurairah semua ni main duduk dengan Rasulullah, masuk Islam dan duduk di situ, buat pondok di belakang tu. Lagu kata pondok lah. Dan catat apa sahaja tentang Rasulullah 24/7. Jadi kalau Rasulullah SAW ini merupakan lelaki yang dusta, tak mungkin Nabi boleh berlakon 24 jam. Sebab ada orang senantiasa memerhatikan Nabi. Jadi sebab itulah Nabi memang semulia-mulia insan, manusia yang paling mulia, Rasul yang benar. Ya. Jadi Abu Hurairah duduk di situ 24/7 meriwayatkan daripada Rasulullah. Pasal itu salah satunya banyak. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lain bukanlah tak duduk dengan Nabi langsung, tapi depa ni kebanyakan dalam kalangan depa ini akan bahagi-bahagi. Saya cerita kat tuan-tuan hari tu kan, Sayyidina Umar ada jiran seorang, dia bahagi dengan kawan dia. Jiran dia ni, hari ni jiran dia pergi dengan Rasulullah, dia pergi kerja. Dan masa dia pergi kerja, dia tolong kerja bagi jiran dia sama. Ya. Esoknya dia pula pergi dengar, jiran dia pula pergi kerja. Kerja pula tolong kerja bagi pihak Sayyidina Umar sama. Bahkan ada grup sahabat pula yang mereka ni pakat gembala kambing. Mereka himpun kambing mereka ramai-ramai. Katalah sahabat ni ada 100 ekor, sahabat ni ada 50 ekor. Himpun ramai-ramai, buat jadual. Alalang hang pun jaga kambing, aku pun jaga kambing. Apa kata? Kita gabungkan kambing kita. Hari ni hang pergi jaga, aku pergi dengan hadis. Esok pula aku pergi jaga, hang pula pergi dengan hadis. Itu antara kreativiti sahabat di dalam nak mengambil ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep itu, konsep ta'awun itu, kita bersatu, kita ada satu tabung ataupun ada satu medan yang kita boleh duduk kat dalam tu, okay, buat kerja sama-sama. Tapi bila kerja tu common, kerja yang sama, jadi kita boleh agihkan tugas. So kita boleh buat benda lain. Kita boleh buat benda lain. Dekat Malaysia ada satu geng, bukanlah geng, pertubuhan, RPWP, Rumah Pengasih Warga Prihatin. Tuan-tuan bisa dengar kot di Kajang. Dia pun ni geng-geng kepada Saiful Nang yang kameraman dulu tu. Dia pun buat rumah rumah pelindungan anak-anak yatim, rumah pelindungan kanak-kanak, tapi dia pun tak collect duit orang. Dan dia pun menjana pendapatan dia pun melalui pertanian, peternakan. Kemudian dia pun ni konsep orang-orang yang bekerja dalam rumah pengasih ni, sukarelawan ni, dia pun tak ada gaji. Tetapi dia pun himpunkan atas satu akaun yang siapa nak ambil kat situ, siapa dapat buh dalam tu. Siapa ada kereta, kita lungguk kereta kita 10 biji kat situ. Jadi kan saya ada sebiji, Abang Jack ada sebiji, tuan-tuan ustaz ada sebiji, semua ada sebiji. Bila saya letak kereta saya kat situ, katakan kami 10 orang. Bila saya letak kereta saya kat situ, adakah saya hilang satu kereta ataupun saya dapat lagi 9 kereta? Konsep dia macam tu. Maknanya saya dapat lagi 9 kereta. Bila kita dah meletakkan, okey kita ada 10 orang, ada 10 biji kereta, tak tengah-tengah 10 biji ni. Hari ni aku nak rasa nak pakai MPV, ambil MPV. Esok rasa nak pakai kereta kecil, ambil kereta kecil. Mereka mengamalkan konsep tu sampai sekarang pun. Jadi mereka boleh survive dan sustain, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok mereka punya perjalanan sekolah mereka, NGO mereka tu dekat Facebook mereka. Menarik dah, saya dah follow lama dah. Antara yang saya kagum lah. Baru ni saya pergi dekat Madat, Ustaz Yaakob Usra. Dia ke arah itu. Dia nak buat Madat ni, nak bagi dahsyat lah. Dia cerita kat kami tu kan. Perbelanjaan mereka ratus-ratus ribu bulanan nak sustain Madat tu. Orang yang main dengar kuliah duha, mereka belanja makan sarapan free. Lepas tu mereka jamu macam-macam lah. Sekarang ni mereka dalam proses nak buat indoor playground untuk anak-anak. Bila mak-mak main dengar kuliah, anak-anak boleh main. Dah. Dia nak buat satu lagi yang terbesar dekat Asia Tenggara. Dah bangunan tu dah naik dah. Dia pun tunjuklah plan kat saya tu. Menarik lah. Kita doakan lah. Menarik. Baik, tak apa. Jadi Abu Hurairah ni sahabat yang masuk Islam lambat tapi banyak riwayat hadis. Satunya sebab Ahli Sufah tu saya beritahu. Yang kedua sebab Abu Hurairah ni hafalan dia kuat. Antaranya adalah kerana satu ketika dia mengadu kat Rasulullah, dia susah nak hafal. Maka Nabi suruh dia bentang kain dia ni, kain ridak dia ni, dia ada kain ridak Maka Nabi kata bentang kain hang. Maka Nabi baca doa dan Nabi buat macam tu. Nabi macam tuang atas kain dia tu. Selepas daripada tu memang dia tak lupa dah walaupun satu huruf Abu Hurairah ni. Dan memang tuan-tuan para sahabat dan juga para tabi'in, ulama-ulama besar ni,
Memang hafalan mereka ini memang dahsyat. Hafalan mereka ni, kalau orang moden dengar zaman sekarang, kita kata betul ke? Tapi sungguh, dengan zaman itu, dengan makanan zaman itu, mata zaman tu, boleh. Otak kita ni Allah Subhanahu Wa Taala buat cukup power. Kalaulah saya minta ibu ayah balik rumah sekali sebelum lelap, cuba sebut satu-satu nama yang terlintas kat otak. Cuba sebut tengok. Tak habis, sampai lena tak habis lagi. Dia keluar seorang. No? Otak kita ni kuat sebenarnya, tapi akhir zaman ni kita jarang guna. No? Tuan-tuan, Abu Hurairah hafal berapa ribu hadis. Bukan, itulah riwayat hadis lah. Imam Ahmad hafal, kalau berbeza riwayat, hadis ni tak banyak, tapi bila banyak jalan riwayat itu jadi banyak lah. 1,000,000 hadis. Imam Syafi'i hafal Muwatta umur berapa tahun? Muwatta punya tepat 9 hari ya hafal. Ada ulama tabi'in yang lain bila jalan pergi pasar kena tutup telinga. Pasal kalau dia dengar, dia hafal semua apa yang orang tu cakap. Ada ulama yang bila membaca kitab, dia kena tutup sebelah. Sebab kalau dia buka, dia akan automatik terhafal dua-dua. Hafalan ulama dahulu memang hebat. Dan sebenarnya otak mereka dulu dengan otak kita sekarang sama. Cuma itulah faktor makanan, faktor mata kita, faktor setempat lah yang membezakan kita. Tapi hafalan kalau kita asah memang boleh tuan-tuan. Baik. Di Abu Hurairah radhiyallahu an, itu sebab kedua. Sebab ketiga, dia Abu Hurairah ni banyak ambil riwayat daripada sahabat. Orang katanya, Abu Hurairah kata dia main tahun ke-6, tahun ke-7. Jadi ada hadis-hadis yang awal, yang Nabi zaman di Mekah lagi, era-era awal zaman di Madinah, Abu Hurairah tak ada. Tapi siapa dia riwayat kan? Okey. Jawapan dia, Abu Hurairah ambil dekat sahabat yang lain. Tapi tak tulis pun, tulis an Nabi Hurairah, an Rasulillah. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi. Maknanya dia potong nama sahabat ke? Okey. Kalau dalam kaedah hadis, kita kata hadis ni mursal. Mursal ni daif lah. Maksud kita skip nama seorang. Tetapi untuk sahabat tak ada masalah. Dia panggil marasilus sahabah. Katalah sahabat A dia ambil kat sahabat B, sahabat B ni ambil kat Nabi. Tapi sahabat A ni tak sebut nama kawan ni. Macam nilah Abu Hurairah, katalah dia ambil dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ambil kat Rasulullah. Tapi bila dia riwayat ke anak murid dia, dia kata daripada saya, daripada Rasulullah. Dia tak sebut sama Sayyidina Umar. Tak apa. Boleh. Kalau sahabat skip nama sahabat tak apa. Dan kebanyakan macam itulah. Sebab apa? Sebab kulluhum udul. Sahabah ni semuanya trusted, tak ada yang tak ada yang tak boleh percaya sahabat ni. Jadi kalau skip pun tak apa, tak ada masalah. Jadi terjawablah persoalan bagaimana Abu Hurairah ni banyak sangat sebab dia ambil pada riwayat sahabat-sahabat yang sebelumnya. Jadi terjawab juga persoalan yang tadi tu. Habis tu mana pi Abu Bakar, Umar, Osman yang banyak-banyak ni? Siapa yang lain muda-muda ni banyak? Kebanyakan depa kadang-kadang depa riwayat kat sahabat yang macam ni. Sahabat yang macam ni yang ada anak murid ramai. Jadi dibukukan. Satu lagi umur mereka panjang, sahabat-sahabat yang ni. Aku mereka ramai anak murid. Kaedah hadis kita kata tahammul wal adab. Kita ambil hadis dan kita bagi hadis. Okey. Dia ada beza. Macam Zubair bin Al-Awwam, dia lama dengan Rasulullah. Sejak di Mekah. Takkan dia tak ada hadis. Tapi kita tak bisa dengar. An Zubair bin Al-Awwam an Rasulullah ada ke? Hampir tak pernah dengar. Dia tak? Bini anak dia satu ketika pernah tanya dia, ayah, kenapa ayah tak riwayat banyak hadis? Sahabat-sahabat yang lain banyak. Abdullah bin Zubair ada alasannya lah. Dia takut tersilap baris ke, tersilap ayat ke, maka dia tak berani. Itu memberi dalil kepada kita, sahabat-sahabat yang lain pun banyak hadis, cuma mereka tak meriwayatkan kepada. Jadi sahabat-sahabat yang ni mereka ramai anak murid dan mereka umur panjang. Jadi sebab itulah banyak riwayat yang kita temui daripada mereka. Macam Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal pandai, antara ulama dalam kalangan sahabat. Tapi kenapa dalam kalangan sahabat yang dia disebut sebagai rujukan utama, nama dia tak ada? Yang ada nama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Zaid bin Sabit. Mana pi Muaz bin Jabal? Sedangkan Nabi kata wa a'lamuhum bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Yang paling pandai halal dan haram Muaz bin Jabal. Tapi bila ulama susun 4 orang mufti dalam kalangan sahabat, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Abbas. Mana pi Muaz bin Jabal? Okey, sebab dia wafat awal. Dia wafat pada tahun Amwas. Pada zaman Sayyidina Umar, dia wafat awal. Sama dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi dia tak sempatlah nak hidup lama dan memiliki anak murid yang ramai.
dapat tak sejarah dia macam tu. Contoh sejarah sikit. Gambaran dia begitu. Jadi daripada sahabat-sahabat ni ada yang pergi ke Kufah. Abdullah bin Mas'ud pergi ke Kufah. Jadi dia adalah ramai anak murid di Kufah macam Masruq bin Ajda' dan sebagainya yang menjadi tok guru kepada Imam Macam Humaid yang jadi tok guru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pula adalah anak-anak murid dia sampai jadi mazhab. Abdullah bin Abbas duduk di Mekah. Jadi dia adalah anak-anak murid dia di Mekah. Ya, macam Amr bin Dinar dan sebagainya, Sufyan bin Uyainah. Jadi mereka tu semua ni tok guru kepada Imam Syafi'i, menurunkan mazhab Syafi'i. Abdullah bin Umar duduk dekat Madinah. Maka menurunkan ilmu dia antaranya kebanyakannya kepada orang-orang yang duduk di Madinah lah, macam Sa'id bin Musayyib dan sebagainya, yang turun kepada Imam Malik yang meneruskan mazhab Malik. Itu sejarah dia. Bila sahabat berkembang pergi sana dan sini, melahirkan orang kata apa, school of thought, orang kata kan, madrasah pemikiran di suatu tempat. Baik. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia lah juga yang tangkap setan tu. Yang setan pergi curi duit Baitul Mal 3 malam tok-tok tu kan. Yang setan ajak ayat kursi tu, dia kisah tu betul lah. Baca ayat kursi ya, setan dari ajak. Setan dari bagi betul ayat kursi. Beza kalau setan ni, hantu ni baca ayat kursi, baca suruh-suruh dia lari. Kalau tak lari, orang ambil kursi baling. Orang tu bukan setan. Baik. Dia kata, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi mengatakan, okey, kalau sirah yang macam ni, katalah saya bagi petua kat ibu ayah. Kalau dikata anin Nabi, daripada Nabi bermaksud kemungkinan tak diambil pada orang lain dulu, kemungkinan tu ada. Maknanya Abu Hurairah kan dia main lambat, dia ambil kat orang lain dulu, orang lain tu ambil pada Nabi. Kemungkinan tu ada kalau an. Okay. Tapi yang ni dia sebut jelas, qala, dia berkata sami'tu, aku dengar. Yang ni jelas yang dia dengar daripada Nabi. Bermaksud hadis ni berlaku pada tahun 6 Hijrah ke atas. Daripada sini kita dapat keluar. Kerana yang ni sami'tu, memang dia dengar terus daripada Nabi. Dia sendiri kata, I heard from Rasulullah. Sami'tu fi'il madhi, past tense. Aku dengar. Ya. Aku dengar Rasulullah kata, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kamu buat, eloklah. Nabi kata, jauhilah. Apa-apa yang aku larang, jauhi. Baik. Wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku suruh buat, fa'tu minhu, datangilah ia ataupun buatlah ia mastata'tum, semampu kamu. Hadis ni cerita dia panjang ni, saya ingat ni malam ni hadis ni. Buat semampu kamu. Tapi ini bukan bermaksud kalau Allah suruh sembahyang 5 waktu, buat semampu kamu. Kita sembahyang 4 saja, pun mampu 4 dia. Dah lah. Itu kena bincang lain lah. Mastata'tum ni dalam pengertian yang macam mana. Okey. Jadi yang Nabi tak bagi, tak payah buat. Yang Nabi suruh, buat semampu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Binasa umat-umat sebelum kamu ini kerana apa? Banyak sangat soal. Tu punca main soalan tajuk hadis ni. Orang-orang dulu ni jadi susah, jadi binasa pasal banyak sangat soalan. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan depa ni banyak berselisih dengan nabi depa. Tanya ni dengan tanya tujuan nak berselisih, tanya banyak sangat. Kita nak piang tu malam ni. Okey, baik. Hadis ni kenapa turun? Sebab tu saya kata tadi, kalau riwayat Muslim dia panjang sikit. Dia cerita panjang. Satu ketika Nabi SAW riwayat hadis, hadis daripada Anas bin Abu Hurairah juga. Nabi kata, ayuhan nas, qad faradallahu lakum alaikumul hajju. Qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, satu hari Nabi kata kepada para sahabat, Allah telah memfardukan kepada kamu haji. Fal hajju, pilah buat haji. Nabi sebut macam tu. Simple lah. As simple as that. Orang kita katakan, simple lah. Tiba-tiba ada seorang sahabat tanya, faqala rajulun, akulla amin, ataupun dalam riwayat lain, akulla fi kulli amin, akulla fi kulli amin. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, tiap-tiap tahun kau kena pergi haji. Sahabat dia tanya. Nabi tak layan. Fasa kata, Nabi diam. Nabi tak layan. Nabi dengar, tapi Nabi tak layan. Dia tanya lagi, ya Rasulullah, afi kulli amin, tiap-tiap tahun kau pergi haji. Nabi tak layan. Nabi dengar kan Nabi tak dengar, tapi Nabi tak layan. Dia tanya lagi,
Ya Rasulullah, afi kulli amin, tiap-tiap tahun kau pergi haji? Maka Nabi kata, lau qultu na'am, kalau aku kata ya, la wajabat walam mastata'tum. Dia kata, Nabi kata, kalau aku kata ya tadi, hang boleh buat ke? Kalau aku dah kata pergi haji sekali, pergi je lah. Hang nak tanya tiap-tiap tahun. Kalau aku kata ya tadi tu, jadi wajib tiap-tiap tahun, hang boleh pergi tak? Hang pun tak boleh pergi. Tu tanya buat apa? Itu makna soalan. Siapa sahabat ni? Sahabat ni Aqra' bin Habis. Satu sahabat yang berusia sikit lah. Mereka ni dulu masa zaman jahiliyah, daripada orang-orang besar. Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hishin. Ni sahabat-sahabat yang dulu kat Madinah ni sakan. Dekat Mekah mereka sakan lah. Orang yang kira geng-geng Abu Sufyan semua ni lah. Aqra' bin Habis ni lah yang tuan-tuan ingat tak yang satu hari Nabi sayang cucu-cucu Nabi tu kan? Aqra' bin Habis ni tengok, dia kata, aku dah ramai anak, seorang aku tak pernah sayang. Nabi kata, man la yarham la yurham. Siapa yang tak menyayangi, dia tak akan disayangi kan. Aqra' bin Habis ni lah. Dia cengeng sikit, dia lain macam sikit, tapi sahabat lah. Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hishin ni satu geng yang masuk Islam, tapi masa zaman sebelum Islam ni mereka kemas satu geng yang besar lah. Dia lah yang tanya ni. Nabi kata, kalau aku kata ya, apa saya tak boleh pula. Baik. Sama macam solat tarawih kan, ada hadis solat tarawih kan Nabi buat solat tarawih pada malam puasa lepas Isyak. Nabi buat, sahabat tengok Nabi buat, sahabat ikut. Malam kedua Nabi buat lagi, sahabat tengok ikut. Malam ketiga lagi ramai ikut. Malam keempat dia main, Nabi tak ada. Nabi tak keluar bilik. Tunggu, Nabi tak keluar. Malam kelima main, Nabi tak keluar lagi. Lepas tu dia tanya, ya Rasulullah, kenapa tak keluar tarawih kan? Tak, maksud nama tarawih tak ada. Nama tarawih main zaman Sayyidina Umar. Maka Nabi kata, aku takut pasal syariat duk tengah turun, agama sedang berjalan ni. Aku takut kalau hampa main buat tiap-tiap malam, aku takut Allah wajibkan. Jadi aku nak jaga benda tu, sebab tu aku ada masa buat, ada masa tak buat, agar Allah tak wajibkan. Dan ulama dia dalam mengambil hadis ni tuan-tuan, di sanalah perbezaan ulama. Saya bagi contoh, ada hadis orang Arab Badui tanya Rasulullah tentang, ada lagi tak amalan lain yang wajib? Ada lagi tak sembahyang lain yang wajib selain 5 ni? Bila Nabi beritahu kat Arab Badui tu 5 sembahyang ni, maka Nabi kata tak ada. Bila kata Nabi kata tak ada, ulama 3 mazhab kata itulah menjadi dalil solat wajib adalah 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak kan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. 5 waktu ni. Tetapi mazhab Hanafi yang mengatakan solat witir itu wajib, berdasarkan hadis mana pula? Berdasarkan hadis yang Nabi tak pernah tinggal witir. So itu menjadi signal kepada mazhab Hanafi yang itu wajib. Bagi mereka wajib. Tapi bagi ulama 3 mazhab ni, dia faham kata bila Nabi sebut macam tu, tidak ada dah solat lain yang wajib melainkan 5 ni, maka 5 ni sajalah yang wajib. Itu cara ulama memahami nas. Siapa salah? Saya ingat tak ada siapa salah lah. Mereka faham, kita duduk bawah, orang awam kita tak tahu. Kita ikut mazhab kita. Dan kita hormati mazhab yang lain. Baik. Tapi witir antara sunat yang dituntut lah. Antara sunat yang aula. Sunat witir, sunat tahajud, sunat rawatib. Antara yang dituntut lah, yang kuat lah. Sunat duha. Baik. Okey. Dalam hadis yang lain, Nabi kata, habis tu siapa yang pergi buat haji 2 kali ni kira guna bid'ah. Palang tengok nak. Kira macam mana? Tak bid'ah. Siapa yang buat haji 2 kali, kata Nabi, faman zada fahuwa tatawwu'. Siapa yang mampu buat lebih, baguslah, sukarela. Siapa yang dia dapat rezeki buat lebih haji, tatawwu', itu sukarela untuk dia. Tapi kewajipan untuk dia sekali. Tak ada masalah lah. Cuma Nabi kata, aku tak suruh lebih sampai tiap-tiap tahun. Kita ni tuan-tuan, masalahnya bukan kita lah. Nabi kata, binasa ahlakal ladzina min qablikum. Binasa umat sebelum kamu kerana banyaknya soal. Soal banyak sangat. Macam Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, kisah tentang Bani Israel tu kan. Itu memang popular lah contoh tu. Iaitu Bani Israel ni tuan-tuan, ada cerita dalam Quran sebut. Satu hari orang kaya dalam kalangan Bani Israel ni, dia mati, kena bunuh. Lepas tu mayat yang bunuh dia ni anak menakan dia. Pasal dia ni tak ada anak. Jadi bila dia mati, harta dia esok dapat kat anak menakan dia. Jadi anak menakan dia ni tak sabar, anak menakan dia ni bunuh dia. Bila anak menakan dia bunuh dia, anak menakan dia lepas bunuh, anak menakan dia pergi lempak depan rumah orang lain.
Maka tuan-tuan, mereka pergi jumpa Nabi Musa minta selesaikan kes ni. Nabi Musa minta petunjuk daripada Allah. Allah suruh Nabi Musa, suruh mereka untuk antazbahu baqarah, untuk kamu sembelih lembu. Ya, sembelih lembu betina, sembelih lembu. Apa kata mereka? Atattakhizuna huzwa. Nak pelekeh kami ke? Quran sebut ayat 67 ke? Adakah nak pelekeh kami? Kan dia kata kat Nabi Musa kan. Musa kata, Allah suruh hampa sembelih lembu untuk nak tahu siapa pembunuh sebenar. Dia kata, wahai Musa, agak-agak nak beli kami ke? Pasal apa keluar ayat tu? Atattakhizuna huzwa tu. Kenapa keluar ayat tu? Ayat itu keluar kerana depa tu sebelumnya sembah lembu. Ingat tak Samiri buat lembu? Jadi kenapa? Boleh saja Allah bagi tahu tu yang bunuh tu kawan ni. Tapi Allah sengaja bagi pusing kau tu agar apa sedaknya lembu yang baru sembah sebelum ni tu tak ada apa, tu makhluk. Maka sembelih lembu untuk sembelihlah akidah yang salah tu. Seperti mana Nabi Ibrahim kena sembelih Nabi Ismail, bukan sembelih anak. Sembelihlah, tapi maksud falsafah dia ialah kalau ada sayang yang berlebihan, yang sayang tu mampu sayang kita kepada Allah, sembelih sayang tu. Hatta kepada anak. Tu anak tu tak salah pun. Tapi kalau sayang kepada anak, boleh sayang kita kepada Allah, sembelih. Pasal Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Itu falsafah dia. Sama macam kes ni. Mereka ni pernah sembah lembu. Tapi Samiri buatlah lembu tu, patung tu. Jadi Allah suruh sembelih lembu sebagai satu falsafah bahawasanya akidah yang salah ni sembelih bang. Itu antara falsafahnya lah. Jadi Nabi Musa kata Allah suruh, tak apalah, ringkas cerita. Dia tanya pula, mahi apa benda lembu yang macam mana? Abang lembu ni tak tua sangat, tak muda sangat. Apa nama ni? Panjang tu bacalah surah Baqarah tu kan. Tak digunakan untuk berkebun sangat, tak digunakan, tak rehat sangat. Kemudian ma launuha, warna dia macam mana? Tak kuning sangat. Depa tanya ni tuan-tuan, lagi depa tanya, lagi depa susah nak dapat. Bila Allah kata sembelih lembu, patutnya masa Allah kata lagu tu, sembelih tu lembu mana pun ambil lah. Wagyu ke tak wagyu ke, sembelih lah. Tak saja pergi tanya nak cari susah. Saya kalau kat sekolah ni rakam, orang tak tengok tak apa. Kalau mesyuarat, tak tahu tuan-tuan bersama ke. Aiman kita bersama lah. Bila mesyuarat ni kadang-kadang ketua dah bagi putusan lah. Okey, you all kena buat sekian-sekian file lah. Yes, cukup lah. Ada gagah kita nak tanya, file tu kena balut tak? Kita lah hati dulu ni tanya apa? Balut? Ya, balut. Kita buat cukup balut. Saya seorang tu tanya, nak tanya tuan, kita nak print color ke print biasa? Nanti you all lalang tanya, print color lah. Kita hak belakang ni terbakar ni. Tanya buat apa? Tanya lagi banyak disuruh buat. Lagu tu lah. Ya. Allah nak bagi mudah dah. Bagi saya pergi tanya lagi, tanya bagi susah, tanya bagi rumit. Tapi dalam syarat, dalam tafsir kata, depa tanya tu dengan tujuan agar depa ada alasan untuk tak mau buat. Adakah kita tak boleh tanya? Boleh tanya. Allah sebut dalam Quran kan, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang alim, orang yang ahli dia kalau kita tak tahu. Bukan tak boleh tanya. Tapi tanya dengan tujuan menyusahkan kita. Maka ataupun tanya dengan benda-benda yang tak logik, tak masuk akal, tak boleh tanya. Ataupun lagi tanya, lagi susah kita, lagi susah hati kita, lagi was-was kita. Kita fikir benda yang menyusahkan. Kita naik motor nak pergi kerja. Tiba-tiba ada lori potong kita, mercik ayam. Kita pun exit dah. Terfikir, alamak, lori apa potong tadi dah? Babi ke apa? Kita dah exit dah dekat Petang-Poh tu. Pusing orang nampak, naik balik, ligat lori tu. Tengok-tengok, lori mana satu? Lori ni ke? Lori ni ke? Susah hati dia fikir, ni lori babi ke? Ni lori ayam? Ni lori ketui? Lori mana satu? Balik sama. Hari-hari balik sama. Sertu kan? Hari-hari balik sama. Tak ada orang suruh kata kalau hang kena suruh fikir jalan ya. Tak apa Tapi saja bagi susah diri nak bertanya juga. Maka akhirnya jadi susah dah. Jadi susah diri lah. Lepas tu Nabi larang. Anas bin Malik kata, Qad nahaina an nas'ala Rasulullah SAW an asya'. Kami ni dilarang oleh Nabi untuk bertanya benda pelik-pelik. Wa yu'jibuna, sebab tu kami suka bila mana idza jaa rajulun min badiyah.
yas'alun nabi atau kama qala. Sebab tu kami suka kalau lah orang Arab Badui mai daripada jauh duduk, dia tanya Nabi. Dia orang Badui ni selalu dia akan tanya soalan pelik-pelik. Kalau sahabat yang duduk dengan Nabi ni, Nabi tak bagi tanya pelik-pelik. Tanya pelik-pelik apa kan? Tapi Arab Badui Nabi faham dah orang kampung. Kadang-kadang mai tanya soalan apa, awan mai daripada mana, ayat mai kok mana ni. Nabi layan. Tapi kalau sahabat duk tanya pelik-pelik, Nabi tak layan. Pasal Nabi tak bagi duk tanya buat apa? Pasal apa? Pasal apa tak boleh tanya? Bukan tak boleh tanya, kadang tanya itu menyusahkan. Saya bagi contoh tuan-tuan. Baru ni sahabat kita dalam video tak apa kot, saya minta izin lah, saya cerita pasal dia. Tapi saya tak marah dia pun. Banyak dalam grup khazanah kita ada seorang sahabat tanya. Seiman kita buat dalam grup tu. Ada seorang sahabat kita tanya, tapi tak salah lah. Tak salah, cuma saya beritahu, tuan, soalan ni tak sesuai. Dia kata, Ustaz, bila bumi ni bulat, Kaabah ni dekat sini, kiblat kita bila kita menghadap Kaabah, bila bumi ni bulat, bukan bermaksud belakang kita pun akan pusing menghadap Kaabah juga. Oh, saya susah hati. Jadi macam mana Ustaz? Macam mana Ustaz nak jawab aku mana? Kita faham tak? Kita pun tak faham soalan tu. Bumi ni bulat, Kaabah kat sini. Kita menghadap Kaabah, kan bumi bulat, jadi pungkuk kita pun belakang ni kalau pusing balik pun kena Kaabah balik lah. Jadi kita menghadap Kaabah kan belakang kita menghadap Kaabah. Tu dia lah. Jauh sampai terang tu. Tapi dia tak salah, abang tu baik. Cuma saya kata abang tak payah fikir sampai terang ni. Dia pun kata tu lah Ustaz, kawan-kawan saya pun dah marah saya fikir jauh sangat. Sungguh lah. Tak kena fikir sampai terang tu. No? Ada orang tanya, bukan tanya saya, ini Dr. Basit sebut, orang tanya dia. Dia kata kan sekarang ni Tesla ke apa benda, tak tahu nak buat apa kehidupan dekat Marih kan. Orang tanya dah, mayang kat Marih nak menghadap mana? La ilaha illallah. Pi naik Marih dululah, baru bincang. Mayang kat Malaysia pun tak selesai lagi, duk bincang dah semayang kat Marih nak menghadap mana. Nampak tuan-tuan? Tak payah fikir sampai terang tu. Hak saya kena, lagi teruk. Saya nak bagi contoh kalian. Tuan-tuan tahu tak bencana Chernobyl dekat mana? Ukraine ke Rusia? Rusia kan? 19 berapa? Saya tak ingat tahun ni. Bencana Chernobyl tu ialah bencana kebocoran nuklear kan? Macam tu lah lebih kurang kan? Bandar Chernobyl tu dia tak boleh pi radiasi. Tuan-tuan tahu berapa lama tak boleh pi? 10,000 tahun bandar tu tak boleh didiami. Sejak dia kebocoran tu kena kira lagi 10,000 tahun tak boleh masuk. Betul orang tanya. Katalah Dajjal keluar bagi 40 tahun. Dalam hadis kata Dajjal tak boleh masuk Mekah Madinah. Chernobyl tu Dajjal boleh masuk tak? La ilaha illallah. Aku nak tolong fikir kat Dajjal pula. Siapa suruh fikir ambil terang tu tuan-tuan? Ni yang Nabi duk larang ni, saya ingat keh-keh macam ni. Buat apa habis tanya benda-benda lagu tu? Bukan kerja kita. No? Tu yang Ustaz Samsuri ke Ustaz Azhar ke siapa yang bagi contoh pasal apa? Ayat mani tu, kan? Ayat mani kan dia bukan najis. Ya, jadi kalau dapat himpun ke ayat mani 2 kullah, boleh dia ambil semayang ayat mani. Kan? Ustaz kata apa? Pi himpun 2 kullah dulu baru aku jawab. Kadang-kadang soalan ni la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu satu lagi tradisi orang kita lah ni, bukan tuan-tuan ni, muda-muda bayar kami ni. Ya, dia suka tanya benda yang tak jadi lagi. No? Dajjal keluar esok nak kata apa? Mana nak tahu? Kan? Cuba fikir Ustaz, agak-agak dia nak kereta ke? Kalau kapal terbang private ke kapal terbang komersial ke? Cuba fikir. Suruh kita fikir pula. Agama tak suruh fikir. Pasal tu Abdullah bin Umar dia kata apa? La tas'alu amma lam yakun. Jangan kamu tanya benda yang tak jadi lagi. Sebab tu minta maaf ustaz-ustaz penceramah ke ustazah ke profesor ke. Benda yang tak jadi masa depan jangan cakap. Selagi tak ada hadis dan riwayat. Jangan predik tahun 2025 akan berlaku sekian-sekian. Tak boleh. Prediction bukan cara kita. Tak boleh. Tapi benda tu memang orang seronok. Hantar dah tu ustazah tu abang lagi 3 tahun akan berlaku sekian-sekian. Hantar dah depa abang ujung bulan 12 ni akan terbit satu surah. Tak boleh. Jangan bertanya, jangan duk pergi bagi prediction amma lam yakun yang tak jadi lagi. Bahkan Abdullah bin Umar kata la'ana Umar an fadzali. Sayyidina Umar bapak dia laknat siapa yang buat kerja tu, dia kata. Oh, besar benda ni tuan-tuan. Bukanlah Rasulullah tapi Sayyidina Umar lah. Sayyidina Umar pun nak ambil pada siapa lagi kan? Jangan kita duk picok. Memang tuan-tuan benda akan datang ni seronok nak cerita. Seronok. Zaman saya dekat belajar dulu, zaman saya bujang belajar kat U. Kita suka tengok The Arrival YouTube kan. Oh Allah, dia cerita akan jadi macam ni masa depan, akan jadi macam ni. Seronok tuan-tuan.
Kita pun keluar di tengah-tengah masyarakat, ustaz tu tak betul, ustaz ni tak betul, yang tu bodoh, ulama ni tak betul. Kita yang paling betul. Zaman tu saya pun macam tu lah. Jadi bila sampai kita dah besar, kita dah tua, kita rasa macam salah tindakan aku dulu ni. Tapi benda tu duk main balik lah ni. Budaya tu duk main balik. Kita duk pergi tengok kat internet macam-macam punya ramalan, lepas tu kita mula katakan ni ustaz-ustaz kampung ni ada cerita tentang semayang, cerita tentang wuduk, cerita tentang haid nifas ni. Mereka ni tak berjuang lah, ada cerita tu. Orang nak cerita pasal dajjal ni, kemak ni. Orang jadi gitu. Sebab tu tuan-tuan tanya imam kita, kelas-kelas fardu ain di masjid ramai orang tak? Tak ada orang. Sedangkan hak tu hak penting sekali. No? Ni pengajian-pengajian kita hadis macam ni kan, tak pun ada orang dengar. Sebab orang nak dengar cerita hak meletup ni. Ya'juj Ma'juj, hak dajjal kan. Dajjal ni Amerika ke Rusia ke? Oh, dia jadi gitu. No? Tu penyakit fitnah ilmu akhir zaman ni. No? Jadi kita terlalu banyak soal yang menyusahkan kita balik, terlalu banyak bertanya benda yang tak penting. Sedangkan benda yang penting banyak, tapi kita tak tanya pasal apa? Pasal kita tak tahu apa yang kita nak tanya. Betul tak? Bukan kita tak tahu benda yang kita tak tahu, benda sampai kita tak tahu nak tanya apa pun. Tu sampai level tahap teruk dah tu. Tu berlaku pada umat kita sekarang. No? Baik. Dalam saya tak apa sambil-sambil cerita samalah syarah juga kan. Sebab dalam syarah Wafi ni dia buat main cerita di sudut fiqh ni. Dia cerita tentang apa darurat, tentang hukum sunat, hukum wajib. Sekali kita kampi jugalah detail. Tapi saya nak cerita flow hadis ni dulu. Baik. Dalam Quran, dalam satu ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut satu ayat yang ada ulama tafsir relate dengan ayat ni, dengan hadis ni. Surah ingat saya Al-Maidah. Al-Maidah betul. Al-Maidah 101. Ibu-ibu nak tanda Al-Maidah 101. Ayat ni kata ibu ayah buka dalam tafsir, ada yang depa akan ambil hadis ni juga untuk pair dengan ayat ni. Ada yang kata ada hubung kait. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Dah sampai habislah. La tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya an asya tentang sesuatu in tubdalakum tasukum. Yang mana kalau benda tu Allah bagi jawapan, hampa susah hati. Jadi macam tu. Ayat ni turun, ulama sebagainya mengatakan antara sebab nuzul dia yang hadis ni lah. Yang Aqra' bin Habis pergi tanya 2-3 benda ni. Lagi tanya lagi susah ni. Okay. Ada yang kata, dalam tafsir kata, ayat ni turun antara lainnya juga kerana para sahabat suka banyak sangat tanya. La tas'alu 'anil asya' in tubdalakum tasukum. Yang mana kalau Allah bagi jawapan, Nabi bagi jawapan, hampa pula susah hati. Dia tu. Antaranya dia tanya apa? Ya Rasulullah, siapakah bapa saya? Tu antara soalan dalam tafsir. Dia pun suka tanya Nabi, siapa bapa saya? Siapa bapa saya? Kata Allah, in tubdalakum tasukum. Kalau cerita kat hampa lagi hampa tahu, hampa susah hati. Apa? Sebab jadi macam tu? Baik. Nak cerita tak? Cerita lah. Kenapa jadi susah hati? Baik. Sebab para sahabat ni kan depa main dua zaman. Satu zaman depa zaman jahiliah, satu zaman daripada Islam. Okey. Jadi pada zaman jahiliah akan berlaku penzinaan yang banyak. Laki itu dengan perempuan ni, perempuan yang sama dengan laki yang lain pula, laki yang sama dengan perempuan yang lain pula. Jadi dia bercampur aduk. Okey. Jadi bila depa terbit daripada mana-mana rahim, depa kenal mak depa. Tapi bapa depa, the real father depa tak tahu. Sebahagiannya lah, bukan semua. Okey. Jadi bila dia duk tanya, duk fikir siapa ayah aku sebenar, duk tanya Nabi, Nabi boleh habar. Tapi kata Allah, in tubdalakum tasukum. Kalau aku bagi tahu, kalau Allah reveal, takut nampak tak boleh terima pula. Pok hang tu yang tu, hang itu hang bunuh kat barang badan tu, takut macam tu, hang susah hati pula. Jadi Allah kata, ada benda yang Allah tak bagi tahu, tak apalah. Tapi dia nak tahu juga. Contoh macam ada satu hadis tuan-tuan, al-waladu lil firash. Hadis tu terkenal lah, jadi polemik dalam kalangan bukan masyarakat, dalam kalangan ahli ilmu. Perbezaan pendapat. Pada hadis itulah terbit kaedah anak luar nikah ni bin Abdullah ke bin bapa dia. Daripada hadis itulah. Al-waladu lil firash. Anak tu milik kepada pemilik ranjang. Hadis tu cerita kita cerita dah. Pasal macam cerita dah kat tempat ni ke cerita tempat lain? Tempat lain Dah hadis tu saya cerita kan.
Sigaret depan rumah saya pun banyak. Hadis tu cerita kat sini ke kat tempat lain? Tempat lain Hadis tu tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi ni, abang dia nama Utbah bin Abi Waqqas. Okay. Masa peristiwa Fathu Mekah, Sa'ad bin Abi Waqqas balik ke Mekah kan sama dengan Nabi semua. Abang dia pesan dah. Ada seorang lelaki nama Zam'ah. Zam'ah ni dia ada anak. Okey, ada anak. Nama Abdul Rahman anak tu. Pegang lelok nah. Okey, ni. Ni Zam'ah, dia ada anak nama Abdul Rahman. Ni Abdul Rahman tu. Okey, baik. Sa'ad bin Abi Waqqas, abang dia nama Utbah bin Abi Waqqas. Utbah ni sebelum dia tak ada, dia pesan kat Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau hang pergi Mekah, Zam'ah ni ada anak. Anak tu sebenarnya anak aku. Faham tak? Jadi bila hang pergi Mekah, Fatu Mekah, hang ambil balik. Tu anak kandung aku. Jadi bila Sa'ad bin Abi Waqqas pergi Mekah, jumpa dengan Zam'ah. Zam'ah pun dah tak ada dah. Masa tu anak Zam'ah nama Abd. Abd ni maksud Abdu ni, dia abang kepada Abdul Rahman ni, faham? Okey. Jadi masa ni kes ni antara Sa'ad versus Abd bin Zam'ah ni lah. Baik. Jadi Sa'ad kata dia ni anak nakan saya. Pasal abang saya kata anak dia. Al-Amdi dia kata dak, budak ni adik saya pasal anak bapa saya. Nampak? Kes apa? Kes perempuan tu perempuan yang sama. Cuma perempuan itu ada hubungan dengan Utbah zaman dulu. Okey. Hubungan ni lah, pasal perempuan itu ada hubungan zaman dulu lah, cerita zaman dulu. Okey, baik. Dan perempuan itu akhirnya jadi hamba kepada Zam'ah dan melakukan hubungan. Halal lah, pasal hamba ni halal. Okey. Illa ala azwajihim aw ma malakat aydihim kan, maksud isteri dan hamba halal. Baik. Jadi halal ada institusi lah. Yang ni tak halal lah. Okey, baik. Jadi bila jumpa Rasulullah, fight case ni jumpa Rasulullah, tanya Rasulullah, ya Rasulullah macam mana Abdul Rahman ni nak ambil kat Sa'ad kan, ambil kat Al-Abdu bin Zam'ah ni. Kata Rasulullah, al-waladu lil firash. Anak itu pemilik katil, pemilik tilam, pemilik ranjang. Bermaksud pemilik perkahwinan lah maksudnya. Okey. Maksudnya bilik siapa? Bilik kawan ni lah. Okey. Okey. Dan untuk penzina hajar batu, maksud tak dapat apa. Pada hadis itu kata ulama, anak itu adalah kena duduk di bawah bapa yang dalam perkahwinan. Kalaulah okey, tak habis lagi. Jadi Nabi, okey, tuan-tuan Zam'ah ni pula ada seorang anak perempuan. Nama apa? Saudah. Saudah tu siapa? Tuan-tuan, Saudah bisa dengar tak? Mak kita tu. Siapa Saudah? Isteri Nabi. Okey, jadi isteri Nabi. Anak Zam'ah ni. Jadi secara automatically Abdul Rahman ni adik Saudah lah, adik ipar Nabi lah kalau nak ikut Nabi kata macam tu kan. Tapi bila lama kuih besar Abdul Rahman ni, tiba-tiba muka dia lagu Utbah, bukan lagu Zam'ah. Jadi bermaksud dia anak siapa? Secara biologi anak Utbah, dia tak? Tetapi secara undang-undang Islam dia dikira anak siapa? Anak Zam'ah juga. Di sudut undang-undang Islam dia anak Zam'ah juga. Dia bukan anak Utbah. Even though bahasa Melayu apa? Walaupun ni memang bapa kandung dia. Tuan faham tak benda tu? Jadi sebab itulah ulama mazhab kita kata, kalau dia ni buat dengan dia ni, bahasa saya kasar sikit, minta maaf. Kalau budak ni dengan budak ni buat hubungan yang di luar nikah, dapat anak, walaupun kau ni bapa ni. Ni anak dia ni. Nah, tapi tak boleh ban dengan dia pasal hang bukan pak dia. Di sudut Islam, al-waladu lil firash. Anak itu milik gerbang pernikahan. Jadi kalau kawan ni buat dengan kalau kawan ni ada hubungan dengan markah dia di luar nikah, saya minta maaf, saya tak apa, saya cerita ni semua orang tua ni. Tapi cerita jugalah anak ilmu noh. Tak salah pula. Apa noh? Nak kita faham. Jadi lelaki ni dengan markah dia ada hubungan, dapat anak di luar nikah. Okey? Lepas tu perempuan ni bergaduh apa-apa tak tahu, pergi menikah dengan lelaki lain. Dapat anak. Bukan dapat anak, mengandung. Anak ni anak siapa? Anak siapa? Anak lelaki yang dalam perkahwinan tu. Tapi kalau di sudut biologi dia, mungkin anak kawan ni ikut. Tak tahulah, tapi hadis kata anak dikira milik perkahwinan. Itu saja.
Tapi ada ulama mazhab Hanafi dan beberapa ulama yang mengatakan boleh bin dengan bapak sendiri. Pasal apa? Dia pakai hadis yang lain. Hadis yang mana? Hadis Juraish, ingat tak Juraish? Juraish yang dia semayang sunat, mak dia panggil dia tak munyuk tu, ingat tak? Kan? Hadis tu kan seorang perempuan ni pergi berzina dengan seorang gembala kambing, dapat anak, lepas tu perempuan tu fitnah. Dia kata bapak budak ni Juraish, kan? Hadis tu kan. Kemudian Juraish baca doa, tanya budak bayi ni, siapa bapak hang? Budak ni kata apa? Bapak aku adalah war'ul ghanam, gembala kambing. Jadi kata ulama yang kata boleh bin dengan bapak sendiri, sebab apa? Tu hadis tu kata. Kan gembala kambing tu kan berzina, bukan nikah. Tapi dia kata bapak aku. Jadi dua-dua ada dalil depa. Kita nak sokong mana? Tak payah sokonglah, kita ikut undang-undang setempat kita jelah. Ulama kita kata demikian, Malaysia kita kata demikian, kita ikut. Negeri. Perlis dia lain sikit. Tapi depa ada dalil depa, depa pakai yang mazhab Hanafi tu. Kita negeri-negeri lain ikut yang mazhab Syafi'i, tak apalah. Lalu dia jadi berselisih sebab dekat Malaysia ni tak sama. Perlis boleh bin lagi, tapi ada sekian-sekian syarat lah, sekian umur, sekian syarat. Negeri lain tak boleh pasal ikut mazhab Syafi'i. Tapi nak kata perlis pun dia ikut mazhab lain, ada juga. Tapi kita tak payah bergaduh lah. Tu kerja depa nak bergaduh, Tapi dua-dua ada dalil. Tapi sebab saya pergi sana, saya nak abang kata itu, nak abang kata kes yang tak tahu pak siapa tu. Balik Quran tadi ni lah. Bila dia duk tanya Nabi, ya Rasulullah, man abi, siapa bapa saya? Maka kata Allah, la tasalu, jangan kamu tanya anil asya, in tubdalakum tasukum. Kalau aku cerita, kalau Nabi cerita, hampa susah hati pula, hampa pening kepala pula. Kalau Allah tak bagi tanya. Ada yang Allah tak buka, ada sebab Allah tak buka. Kita duk fikir teruk buat apa? Pasal apa Allah tak menangkan Hamas lagi ni? Hamas dah buat macam-macam. Kita susah hati fikir bagi pihak Allah pula. Ada lah sebab tu. Ada sebab ni. Dan saya ingat Hamas bukan tak menang dah. Cuma media pandai main dan sebagainya, nampak lagu kita kena. Kita duk menang dah tu. Tapi kita jadi susah hati fikir macam-macam ni. Mula dah soal, kenapa Allah tak bantu? Kita dah doa, kita dah sembahyang, Hamas dah buat doa. Jangan, kalau Allah buka semua, kita susah hati. Kita pula susah hati. Maksud keyakinan kita kepada Allah kena bulat dan kuat. Keyakinan kita kepada Maha Adil Allah tu kuat. Kalau Allah buka, kita tak mampu tanggung kot benda tu. Pasal apa? Pasal kita tak tahu benda yang hakikat, kita tak tahu. Pasal tu Allah buat kisah Nabi Allah Khidir dengan kisah Nabi Allah Musa. Siapa yang salah dalam kisah ni? Dua-dua tak salah. Nabi Musa bila dia tengok Nabi Khidir bunuh budak, Nabi Musa syariat, dia kata disuruh syariat, salah, tak boleh bunuh. Tapi Nabi Khidir dia tahu hakikat, budak ni esok besar akan jadi sekian-sekian. Allah bagi tahu kat dia, maka dia bunuh. Berdosa tak berdosa kita tak tahu pasal itu. Itu rahsia Allah. Itu antara bukti yang banyak benda yang kita tak tahu ni. Benda yang tak patut tahu lah. Kalau benda ilmu agama ni kena tahu banyak lah, kena mengaji lah kan. Ni benda-benda yang sekitar tadi tu, macam marikh, macam apa semua tu kan. Kita pergi bincang pula, kenapa dekat Antartika malam lama, siang sat, puasa sat lah, tak aci lah. Oh, kita dah susah hati lagi tu pula dah. Kita rasa dunia ni tak adil dan sebagainya. Tak payah sampai kata-kata tu. Boleh tuan-tuan? Okay, berapa? Oi, 8.24 dah, tak masuk lagi. Masuk dah lah, tak masuk apa. Cuma saya tak masuk. Kalau syarah Al-Wajiz ni, Dr. Mustafa Bura ni dia bagi di sudut fiqh. Dia kata tentang amar, tentang lafaz amar itu bermaksud, amar itu ada dua. Satu amar yang membawa syirah dia wajib, satu amar yang membawa syirah dia sunat. Tapi itu kita kena teliti kelas-kelas Quran pula lah, ulumul Quran, kaedah dia. Ada fi'il mudhari' bersama dengan lam amar, dia menunjukkan itu perintah amar. Perintah Arab itu al-amru lil wajib, amar itu menunjukkan kepada wajib. Itu contoh yang sangat panjang. Tuan-tuan ingat, saya tak mau nak beratkan tuan-tuan dengan benda tu. Panjang sangat. Ada kataba. Kataba itu menunjukkan perintah wajib. Kutiba alaikumus shiyam, kataan kataba tu kan, menunjukkan perintah wajib. Yang saya baca tadi tu, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kataba, wajib. Ada yang lamul amar yang menunjukkan perintah itu digalakkan sunnah. Begitu. Panjanglah. Baik. Begitu juga dengan larangan. Ada larangan yang bermaksud tahrim haram. Larangan nahyu yang membawa sirah haram. Wa ahallallahu al-bai' wa harramur riba. Jelas haram riba.
Ada larangan yang bermaksud makruh. Ataupun dia kata tanzih makruh. Macam larangan kita makan bawang mentah untuk nak mai sembahyang jemaah. Sebab dia bau-bauan, dia tak adalah makan jadi haram, tapi makruh. Pasal apa? Pasal illah dia tu, bau tu menyusahkan orang yang setempat. Tapi dalam kaedah fiqh dia kata iza zalzalatil illah wa zalzalatil hukum. Kalau illah tu hilang, hukum jadi hilang. Apa punca tak boleh makan bawang? Mai jemaah, bawang mentah lah. Pasal Nabi kata bau tu akan bagi susah orang keliling. Bawang ni sangat bukan mulut saja, ketiak pun bau bawang tu. Bawang. Tapi bawang sihat kan? Bagus. Tapi punca dia kerana bawang tu bau. Jadi kita bukan ambil literal bawang tu. Apa sahaja yang bau mengganggu jemaah, makruh. Petai, terian, nak tahu nak pergi sembahyang jemaah, janganlah makan terian lagi, balik lagi makanlah. Tapi kaedah fiqh tadi kata iza zalzalatil illah wa zalzalatil hukum. Kalau illah itu hilang, hukum hilang. Maksud tiba-tiba Malaysia, kerajaan Madani, Datuk Seri Muhammad Sabu boleh cipta satu bawang yang tak ada bau. Pokoklah makan tak ada bau, bau singgam, bolehlah makan bawang tu mai. Faham tak? Dia bukan isu bawang, dia isu bau tu. Kalau kita ambil literal bawang, petai tak apa kan, pokok daun pun tak apa, nak ikut kaedah tu lah kan. Dia bau tu, bau tu. Baik. Contohnya ialah larangan memakan bawang besar atau bawang putih yang mentah untuk orang yang akan melakukan solat jemaah. Itu yang saya kata tadi tu, contoh dia. Okey. Larangan ini bukanlah berbentuk wajib. Okey. Baik. Okey, baik. Kemudian dia kaedah kedua. Ada juga kadang-kadang perintah tu dia wajib kena buat, tapi kita tak boleh buat sebab kita ada darurat. Tuan-tuan, wajib ni pula bahagi pada dua lagi. Satu disebut sebagai wajib muwassa', satu wajib mudayyak. Tuan tahu itu kan? Alhamdulillah. Wajib mudayyak bermaksud wajib yang diikat, sempit. Dia dalam tempoh itu sahaja. Apa contoh wajib mudayyak? Puasa bulan Ramadan. Kita kata tak boleh puasa bulan puasa tahun ni, aku nak puasa bulan lain lah, puasa wajib. Tak boleh. Ganti boleh lah, tapi puasa wajib, niat kata puasa wajib bulan Syaban, tak boleh. Dia mudayyak, dia diikat dengan tarikh tertentu, masa tertentu. Ada wajib muwassa', dia wajib tapi dia luas. Apa contoh wajib mudayyak lagi? Haji, buat haji bulan Zulhijjah, hari-hari tertentu tasyrik itu saja. Buat hari lain, bulan lain tak boleh. Kita tapi tak boleh, masyarakat sekarang ni Mekah penuh, kerajaan Arab Saudi dia kena bahagi. Yang mai pada Asia buat bulan Zulhijjah, yang mai daripada Eropah buat bulan Rejab, yang mai daripada Afrika buat bulan Muharram. Tak boleh. Kalau Saudi buat juga salah, pasal dia wajib mudayyak. Dia terikat dengan waktu itu pasal dia dalil. Ada yang wajib muwassa', wajib yang luas. Contoh wajib muwassa' apa satu tuan-tuan? Bagi contoh. Paling dekat dengan tuan-tuan. Paling dekat. Baru buat tadi. Mayang maghrib, mayang 5 waktu. Tu wajib muwassa'. Dia wajib tapi dia muwassa'. Muwassa' apa ustaz? Dia 5 waktu tertentu. Dah. Muwassa' bermaksud dia ada ruang untuk dia buat. Maghrib masuk 7:04 minit, tapi isyak 8:17 lah ni. Jadi muwassa' dalam tempoh tu dia boleh pilih. Tapi seeloknya awal lah. Tapi tuan-tuan, solat subuh dia ada perbincangan tuan-tuan tak? Tuan-tuan, saya cerita dah tu, ingat tak? Bukan di sini. Di masjid Simpang 3 ke Sing Lugo. Subuh dia ada 2 qaul. Isyak pun ada juga kan Nabi kata laula asyqa ala ummati tu. Kalau tak menyusahkan umat aku nak suruh lepas main isyak lambat. Saya tu sekolah asrama prep kan. Syazwan kita isyak lambat. Prep dulu. Isyak pukul 10. Saya ingat sekolah asrama lain sama orang tu. Isyak lambat pasal nak bagi prep tu panjang. Pasal JPN dia suruh prep sehari 4 jam ke 3 jam kan. Tak apa, dulu kita tak tahu, kita cikgu ni langgar agama, kita baru kemain kita satu baru. Bila kita besar baru kita tahu aku yang salah kan. Banyak benda kita tak tahu tuan-tuan, betul tak? Jadi boleh dia muwassa', dia luas. Isyak boleh, subuh je ada qaul yang kata lambatkan sikit. Dan mazhab itu dipakai. Saya tu mazhab Hanafi kot. Kalau tuan-tuan pergi di belah-belah negara Tantan ni, tuan-tuan pergi sembahyang subuh awal, azan subuh tuan-tuan pergi depa tak ada. Dengar kata depa malas. Depa memang ambil qaul yang lambat sikit. Sebab depa berhati-hati dengan fajar sadiq dengan fajar kazib tu kan. Fajar sadiq tu subuh, fajar kazib tu sebelum subuh tu. Jadi depa berhati-hati dengan fajar kazib tu. Pasal ada hadis yang Nabi kata sembahyang bila cahaya tu. Jadi depa ambil cahaya, depa berhati-hati dengan cahaya tu, maka depa lewatkan sikit subuh depa.
Jadi kita jangan kita pipik, oh teruknya orang Kyrgyzstan ni. Apa subuh lambat? Tak, memang kau lepas begitu. Kita banyak berjalan, kita luas pengalaman, kita banyak ilmu. Kaul mereka memang begitu, mereka lambatkan. Dan bahkan kita di masjid surau pun, saya ingat kalau subuh kita pukul 6, mungkin kita khomat lambat sikit kot. Abang nak bagi ruang orang nak main kan. Tapi kalau subuh kita lambat, tu imam kena baca laju sikit pasal orang nak pergi kerja. Kita nak raikan orang. Imam kita, ustaz kita, oh saya paling suka, saya suka tadi kata tempat. Muda, handsome, baca sedap, baca ringkas. Oh cukup best, lengkap semua. Bagus imam kita, ustaz kita. Sedap. Abang Jeb pun kata lah kita sedap suka imam kita kat sini. Bagus, alhamdulillah. Nikah lagi? Tak ya. Kita tempel gambar masuk imam kita muka. Cukup bagus dia qari dan faqih dia sedap dan dia tahu lah orang tua belakang ramai kan. Bagus, saya suka. Baik, ad-darurat tubihu mahzurat. Ni dia main kaedah darurat tubihu mahzurat. Kaedah yang kalau ada darurat kita bolehlah ada kelonggaran. Tapi kelonggaran tu bukan bermaksud tak payah buat, tetapi ad-darurat taqaddaru biqadariha. Ini kaedah yang dia bagi tahu lah. Darurat itu diukur dengan kadar dia. Kalau tak boleh sembahyang berdiri, terus tak payah sembahyang. Tak, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, pakai mata. Pakai mata pun tak boleh. Banyak lagi cara lain. Duduk saya tak boleh duduk lah macam dalam buku teks ajak tu. Duduklah macam mana pun boleh kan. Cuma kalau kita sembahyang di masjid, kerusi belakang ni lah yang kena duduk kat soh tu kan. Bukan kerusi depan. Sebab kalau kerusi depan, orang belakang sujud tak boleh. Dia dikira buku lali kita adalah kaki kerusi yang belakang. Baik. Jadi ad-darurat taqaddaru biqadariha. Darurat itu diukur dengan kadarnya. Pergi di satu pulau, tak makan apa pun tak ada, ayak tak ada, binatang sekok pun tak ada, yang ada babi lah. Tak makan mati. Okey, makanlah sekadar secubit habuan tak mati. Ni kita makan sepinggan bungkui pula. Saya mau bungkui. Darurat. Itu bukan darurat tau. Darurat ni maknanya untuk elak mati lah. Dan kalau kita tak makan juga pun tak apa lah. Ni itu maksud taqaddaru biqadariha. Bila Allah kata kalau pergi musafir, okey, boleh jamak qasar. Boleh lah jamak qasar. Bukan berapa? Untuk zuhur dengan asar, isyak dengan maghrib. Kita kata tak apa kot, lebih kurang sambung straight tu dengan subuh. Tak boleh lah. Pasal agama taqaddaru biqadariha. Diukur dengan kadarnya. Kalau kita pergi musafir dah, boleh jamak dengan qasar, tapi kita tak mau. Kita nak sembahyang tamam juga. Kira macam mana? Berdosa tak? Saya pernah tanya soalan ni dekat pensyarah saya dulu. Dia kata tak berdosa, tapi bodoh lah dia kata. Oh, sedap kot lah kan. Sebab saya sendiri, kadang-kadang saya adik-beradik, tak mahu sebut nama daripada tengok video saya. Kadang-kadang rasa tak puas kan ni. Jamak ni rasa tak puas lah dia kata kan. Kadang-kadang nak kena sembahyang tamam juga. Saya tanya soalan tu kat pensyarah saya, dia kata, hang nak kira puas, hang kan nak kira puas siapa? Hang Tuhan ke siapa Tuhan? Sembahyang ni puas macam mana? Faham maksud dia. Saya bila dia kata macam tu, saya fikir betul juga kan. Tak puas. Maksudnya puas macam mana? Kita nak memuaskan siapa ni? Kan. Kita Allah bagi diskaun, kita tak ambil, sedangkan pahala sama. Kita rasa dengan aku buat ni pahala aku lebih, tak, sama je. Faham tak? Adakah kita Allah kata qasar, asar 4 jadi 2, kita buat 2 pahala jadi kurang? Tak, sama juga, pahala 4 juga. Kita ni buat 4 pasal apa? Tak puas. Puas yang macam mana? Puas tak cukup pahala lah. Tak, pahala sama. Tu yang pensyarah saya tanya saya, tak puas yang macam mana? Saya mana tahu, saya quote ucapan Tok Melaka tanya saya kan. Dia kena dia tanya macam tu. Dia kata puas nak kira puas hang ke puas yang macam mana? Kadang-kadang kita katakan masuk waktu azan. Orang Arab ni kalau di UAE ni pepedakah ke pergi sembahyang. Kita orang Melayu ni bukan tak mau pergi, tapi berasa badan tak puas, nak kena mandi dulu lah, bagi selesa sikit nak menghadap Tuhan ni. Dia tanya kita ni, hang nak kira puas hang ke nak kira puas siapa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Okey. Selain daripada itu asghar, selain daripada itu kecil. Pergi dulu. Adakah Allah lagi besar kau? Puas hang tu lagi besar. Dia bertanya macam tu. Itu dalil depa pedekah pergi terus.
Kan? Cuma depa ni kadang-kadang depa dengar suara pendek lah apa, tapi ada perbahasan dia kan. Dulu pernah benda tu dekat UAE orang nak bincang tu pasal apa? Student Melayu tak turun, student Arab tu turun. Dengan Nabi futsal dengan azan lari pergi sembahyang. Dengan peluh dengan apa ni? Kita bukan tak mau sembahyang, aku nak mandi dulu, nak menghadap Allah ni, nak kena elok-elok. Kita fikir gitu pula kan. Bagi depa Allahu Akbar, masa tu tak ada dah yang lebih besar daripada Allah. Futsal ke, peluh ke, Allah dulu. Kita pula fikir mandi dulu kot, bagi suci badan dulu kot kan. Pasal nak khusyuk sikit, tak dapat juga khusyuk tu ada. Antara kunci khusyuk adalah, ni yang nak bagi tadi pun tak khusyuk juga, tapi saya quote kata-kata ulama lah. Antara kunci khusyuk adalah solat di awal waktu. Kalau kita solat di hujung waktu, jangan mimpi kita akan khusyuk. Sebab apa? Sebab kita dah buat kerja lain dah, tak khusyuk tu. Kita pergi sembahyang muhur lah. Tapi kalau awal waktu, mungkin tak khusyuk sangat, tapi dia tak teruk sangat. Nak dapat khusyuk tu susah. Susah sangat lah. Boleh tahu tu 8.30 dah. Sikit lagi tuan-tuan. Baik. Habis lah. Cuma demi kaedah-kaedah fiqh je lah. Demi kaedah-kaedah fiqh. Al-masyaqqah tajlibu taisir. Tengok kat sini Dr. Mustafa Bora ni dia main semua kaedah-kaedah fiqh. Al-masyaqqah tajlibu taisir bermaksud kesusahan itu membawa kepada kesenangan. Tadilah tadi sembahyang berdiri, Allah kata boleh duduk. Tadi sembahyang duduk, boleh berbaring, boleh. Semua ada sahaja jawapan. Agama ini mudah. Tapi ambil mudah agama tak boleh. Tapi agama itu mudah ke? Mudah. Inna dina yusrun. Agama itu mudah kata Nabi. Wala yushaddadina ahadun illa ghalaba. Sesiapa yang menyusahkan agama itu, mereka akan ditinggalkan zaman. Dia buat bagi susah. Kita buat kuliah kat sini. Tu Aiman kita kata nak kuliah kat sini, semua kena pakai baju putih sahaja, jangan pakai baju lain. Wirid saya mau wirid panjang-panjang saja. Kita buat satu malam satu juzuk. Kita yang reka bagi susah. Akhirnya orang akan main kat sini, orang tak main dah. Orang tua. Itu yang kata Nabi, wala yushaddadina ahadun illa ghalaba. Kita jadi tok kadi. Tak nak tok kadi kat sini. Pengantin mai kita tanya dia ni. Allah macam soalan Pak Isa hujung tahun tu. Akhirnya kalau orang boleh pilih tok kadi, orang tak main dekat kita, orang akan cari tok kadi lain. Pasal apa? Kita bagi susah agama tu. Maksud Tuan Nabi kata jangan menyusahkan agama. Ikut yang dalam dalil, ikut yang dalam syariat. Mudah dah sebenarnya. Tuan-tuan cuba bagi tahu saya satu syariat yang susah. Tak ada. Haji susah apa? Tak ada rukun niat ni yang dalam hati ni. Yang lain semua rukun dia buat. Tak baca apa pun tak buat. Dia gamuk kan tak baca apa kan. Buat je. Umrah ada kawan saya baru mesej semalam kata aku nak pergi umrah 5 hari je dia kata. 5 hari dah dia umrah. Dia kata umrah mana sampai 5 hari 2 jam pun siap. Kan? Kata aku nak pergi umrah mesej dia. Orang sini kampung ni juga. Boleh tak aku nak pergi umrah dia kata nak pergi sendiri. Tak mau pergi Madinah nak pergi Mekah saja. Saya kata gamuk alalang pi ada Madinah 5 jam saja naik bas. Rasulullah kat situ pi lah. Ini kek-kek nak pergi bergamak kat Kaabah ni kek-kek macam ni. Kau dengan apa hang akak macam tu? Aku tak tahu aku nak pergi buat hak wajib ni. La haula wala quwwata illa billah. Kita tapi tak salah dia, mungkin dia tak tahu. Dia kata apilah Madinah. Kita ni tuan-tuan, kita balik umrah, kita nak pergi pula kita teringat Mekah ke Madinah? Kalau saya Madinah, kan? Teringat di samping Rasulullah. Mekah ni saya minta maaf saya catat. Mekah ni kalau saya, mungkin kita tak sama. Sampai Mekah tak rasa apa lagi. Kalau saya lah. Masuk Masjidil Haram pun tak rasa apa lagi. Pergi depan sikit nampak Kaabah baru dia satu macamnya rasa. Sikit lah kan dia rasa sikit. Tapi Madinah ni Allah SWT buat flight kita turun Madinah tu. Dia rasa bau Madinah tu dia teriak dah. Tak tahulah orang lain kan. Dia terus sembok dandan. Ni tak cerita Masjid Nabawi ke ni baru turun airport Madinah. Dia jadi gimana tu? Angin Madinah tu. Berapa dah memang Nabi doakan untuk angin Madinah. Nabi doa keberkatan kepada angin Madinah. Lepas tu angin Madinah ni syifa. Kita doalah minta pada Allah agar kita mati di Madinah. Mudah-mudahan amin. Mati di Madinah tuan-tuan. Nabi syafaat orang mati di Madinah. Saya tak mampu nak mati di Madinah, saya doa kampungnya. Doa Allah boleh buat kepada kita pada jalan-jalan yang kita tak sangka-sangka langsung. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Allah boleh bagi daripada jalan-jalan yang kita tak pernah terfikir langsung. Allah boleh bagi, tetap percaya. Allah boleh bagi. Allah boleh bagi. Pasal Allah punya semua ni. Baik, yang terakhir.
Kata Nabi, apa lagi satu hadis Nabi kata, soalan Nabi kata apa? Ya ayuhan nas, ini hadis daripada Aisyah. Ya ayuhan nasu alaikum min a'mali ma tutiqun. Wahai manusia, buatlah amalan ikut kemampuan kamu. Ni amalan sunat lah nah. Amalan wajib pun kemampuan yang macam mana, tak boleh baca panjang, baca pendek. Itu maksudnya kemampuan wajib lah, wajib mesti kena buat, tapi kalau sunat ni. Ya ayuhan nasu alaikum min a'mali ma tutiqun. Buatlah amalan ikut yang kamu mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sebab Allah takkan jemu bagi pahala sampai kamu jemu buat amalan. Jangan kita sangka aku buat banyak-banyak sampai Allah tak larat bagi dah. Dah. Allah ghaniyun hamid. Allah kaya. Allah boleh bagi. Kita takut tak larat buat kot. Ada orang Bani Israel dulu kan, ada riwayat lama mengatakan dia buat amalan sebab dia nak bayar balik nikmat Allah bagi. Bila dia mati dihitung seluruh amalan dia tu, nak bayar satu biji mata pun tak lepas. Tak boleh bayar. Kita masuk syurga bukan dengan pahala. Kalau kita masuk syurga dengan pahala, kita masuk seminit pun tak sampai dengan nikmat syurga yang melimpah Allah tu, seminit pun tak boleh bayar. Kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah dengan amalan lah. Tapi boleh tak ustaz kalau orang tu dia tak semayang langsung masuk syurga? Boleh. Allah punya. Boleh tak ustaz kalau orang tu dia semayang banyak pergi masuk neraka? Boleh. Allah punya. Kita pegang macam tu ya. Jadi bila kita pegang macam tu, barulah kita rasa tunduk, kita tak takjub. Apa makna takjub? Ujub. Ujub ni maknanya apa? Ujub ni maknanya dia takjub dengan diri dia. Mana ada orang macam aku main masjid awal tu. Jarak ni aku seorang, main paling awal. Dia ujub habis. Dia riak. Riak ni apa? Dia nak orang tengok dia. Ria'an, dia nak orang tengok dia. Sum'a, dia nak orang dengar dia. Ni semua orang yang nak viral ni. Dia nak orang dengar dia nak orang tengok dia. Dia rasa takjub, ujub dengan diri dia. Ui, takut tuan-tuan. Tuan-tuan insya-Allah selamat daripada ujian tu. Ni, ada atas kerusi ni takut ni. Takut tuan-tuan. Aku ni ceramah ni duk rasa elok ke, duk rasa pandai ke, takut. Tuan-tuan mati esok ni, tuan-tuan masuk dulu pada saya, tuan-tuan tarik saya nah. Takut tuan. Takut kita diuji dengan benda-benda yang macam ni kan. Minta-minta lah kita tak ada lah benda-benda tu semua. Kadang-kadang dia nak main juga istighfar cepat-cepat. Istighfar cepat-cepat, takut tuan, takut. Satu benda yang orang boleh ajak, tapi orang yang ajak tu belum tentu ada benda tu adalah apa? Ikhlas. Ikhlas, mahal. Ikhlas adalah mahal. Ada seorang mami ni, kita nak berhenti tak berhenti lagi. Ada seorang mami ni di Taman Wakaf Siti Aisyah. Dia meninggal dunia. Saya tak dan dengan dia. Mamu, suami dia tu kami dan lah, pun meninggal dunia je. Kan, mamu tu suami mami tu kan. Mamu yang buat ayat tiap tarik kami malam-malam lepas kuliah. Orang misal tu kan, kami habis kuliah buat tiap tarik. Masalah, dia mati tuan-tuan hari Jumaat. Atas kubur, tengah sujud. Siapa tak tahu, dia mati sebelum hari Jumaat. Lepas asap baru orang cek kamera CCTV, tengok kat kubur, dia duduk sujud. Cek CCTV rupanya, dia pergi sebelum sembahyang Jumaat, dia duduk cakap. Siapa tak tahu tuan-tuan. Cakap, dia berasa lagu. Cari, betul, pam, sujud, meninggal. Elok. Asap baru orang jumpa, duduk sujud. Ni, jemaah wakaf Siti Aisyah. Dia pun contoh kat saya, kata, mami tu bini dia. Bila dia nak tanam dia pun korek mayat, korek kubur sebelah bini dia punya lah. Bini dia, mami ni tak silap saya baca contoh meninggal 17 tahun lepas kot, ke 10 tahun lepas. Elok oi. Kapan pun elok. Ni cerita ni semua premier ni, bukan saya ambil mastika. Ni semua premier orang yang tengok kehidupan tu. Tak jauh tuan-tuan, Taman Wakaf Siti Aisyah sebenarnya. Tapi mami tu saya tak dan. Saya dan dengan mamu ni lah, pasal saya bawa kuliah je. Dia kata, ustaz, mami tu apa amalan dia? Dia suka masak kat kami. Kalau kuliah ustaz mai apa, dia akan masak. Dia ada satu belanga tembaga kan, mami ni kan. Dia masak dia, kalau dia masak apa, kari kambing dia usah satu macam je rasa kata kan. Ada orang buat kari kambing kat mana ni? Tuan-tuan tak mau keput dalam kubur, buat kari kambing. Nah, dia kata mami ni bukan ustazah dah, dia lagu mami, cakap pandai, cakap ramah, satu macam dalam Penang lah kan. Tapi dia ada satu amalan, kalau ada kuliah ke apa ke, dia akan jamu. Dia jamu. Memang tuan manusia ni macam tu. Para sahabat Nabi pun macam tu. Ada sahabat Nabi yang rajin puasa, tak pernah tinggal kan, ada. Sahabat Nabi tegur. Ada sahabat Nabi yang dia tak larat puasa. Tuan tahu siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dia tak larat puasa. Sunat lah ni. Dia tak larat. Kenapa Abdullah bin Mas'ud tak larat puasa?
Pasal dia baca Quran. Allah memang semayang satu rakaat sekali khatam. Dia baca Quran hari-hari. Sebab tu dia perlukan tenaga. Lepas tu dia tak lekat puasa. Jadi dia tak boleh masuk ke pintu puasa, dia masuk ke pintu Quran. Ada sahabat Nabi yang dia tak boleh bangun subuh. Bukan tak boleh bangun, dia susah bangun. Susah. Sampai bini dia susah hati. Bini dia pergi jumpa dengan Rasulullah, cerita, sahabat ni baik. Tapi dia ada satu penyakit yang dia tak boleh bangun. Dan Nabi cek, rupanya memang tu penyakit sungguh, keturunan. Maka Nabi longgarkan untuk dia. Tapi dia rajin sedekah. Kita pun, aku ni sama dengan sahabat tu lah ni. Subuh tak boleh bangun ni. Tak boleh lah. Perkalian tu tuan-tuan tak boleh lah. Ni cerita berdasarkan hadis lah. Ada sahabat yang tak ni. Pelbagai. Saya mungkin lemah bab lain, lebih bab lain. Tuan-tuan pun sama lah. Kita tak boleh semua. Kita terima hakikat tu. Selagi kita duk impikan nak jadi macam orang lain yang boleh buat semua, kita akan mati dalam serba kekurangannya. Tak payah. Ada makcik yang dia lebih ikut malam. Dia malam banyak-banyak. Ada makcik lebih ikut pandai masak pun tak apa. Nak jamu ustaz saja. Tak jamu ustaz pun tak apa. Jamu jiran lagi bagus, lagi besar pahala. Ustaz yang jamu sangatlah, penyakit macam-macam ustaz pun ni, kan. Orang jamu macam-macam. Jamu jiran lagi bagus. Jadi kelebihan itu macam-macam dan pelbagai. Allahu taala alam. Saya minta maaf tuan-tuan. 8.46 lah. Saya ni macam itulah, hari-hari yang kena gerd berangin tu habis awal. Hari yang puasa sihat lambat. Allah taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razaqna fahman nabiyina fi fadl mursalin wa malaikatil muqarrabin wa ahdina fi riyatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.